Sebenarnya dalam senyap-senyap Steven pergi tidur kat bilik Katie tu, diorang ni sebenarnya telah menjalinkan hubungan terlarang di mana diorang ni telah bercinta macam pasangan yang normal. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So, hari ni aku nak ceritakan ada satu cerita yang agak menarik bagi aku. Yang mana cerita dia ni agak luar tabi'i sikit, yang mana seorang ayah telah bercinta dengan anak kandung dia. Lepas tu dia telah berkahwin dengan anak tu, sehinggakan diorang ni dikurniakan seorang lagi baby. So korang kena tonton video aku ni sampai habis untuk mengetahui apa yang terjadi pada akhirnya. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni sebenarnya pernah menggembarkan Amerika pada tahun 2018, yang mana terjadinya sebuah perkahwinan darah daging di mana seorang ayah telah berkahwin dengan anak kandung dia sendiri. Apa yang lagi dahsyat, si ayah ni telah menceraikan si ibu, yang mana si ibu ni merupakan ibu kandung kepada anak dia sendiri, semata-mata supaya dia boleh berkahwin dengan anak dia. Lelaki tadi sebenarnya merupakan Steven Peddle yang telah berkahwin dengan Alisa. So aku akan cerita serba sedikit tentang latar belakang keluarga ni. Steven telah berkahwin dengan Alisa dan kemudian diorang telah dikurniakan seorang anak yang diberi nama sebagai Denise pada tahun 1998. Jadi normal lah bila ada baby dekat rumah ni, baby tu akan menangis. Kalau dia lapar dia akan menangis, kalau dia takut pun dia akan menangis. So menangis ni adalah satu komunikasi untuk dia berkomunikate dengan ibu bapa dia. Tapi Steven ni dia agak pelik sikit di mana dia tak tahan bila dia mendengar Denise menangis. So setiap kali anak dia menangis, Steven akan buat sesuatu di luar jangkaan dan sangat-sangat tak berperi kemanusiaan, iaitu dia akan letakkan baby dia Denise tadi ke dalam peti ais setiap kali Denise tu menangis-nangis. Jadi lepas Steven pergi kerja, barulah ibu dia ataupun Alisa ni akan keluarkan Denise daripada peti ais tadi. Disebabkan Alisa ni risau dengan keselamatan anak dia Denise, Alisa telah bagi Denise kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Sehinggalah ada satu pasangan ni yang telah mengambil Denise dan Denise telah dibawa jauh daripada tempat asal dia. Lepas tu family angkat Denise telah menukar nama Denise kepada Katie. Jadi bila Katie ni makin membesar dan dia tahu dia ni merupakan anak angkat kepada keluarga tadi, so timbullah satu perasaan yang mana dia teringin nak jumpa ibu bapa kandung dia. Sehinggalah dia mencecah usia 18 tahun, barulah dia dapat jumpa Steven dan juga Alisa. Itu pun dia jumpa dekat media sosial. Dan kemudian Katie ni nak tinggallah dengan Steven dan Alisa yang berada di Virginia di Amerika. Selain Steven dan juga Alisa, Katie ni sebenarnya ada lagi dua orang adik. Hubungan Alisa dengan Steven sebenarnya tak berapa nak okey. Tapi lepas je Katie pindah ke rumah diorang, hubungan suami isteri antara Steven dengan Alisa bertambah buruk. So sejak Katie tinggal dekat rumah tu, mak dengan ayah dia selalulah bergaduh, sampaikan Alisa dengan Steven ni dah tak tidur sekatil. Jadi masa diorang tengah tunggu proses penceraian, Steven ni akan tidur dekat lantai di bilik Katie. Dan benda ni telah berlanjutan selama 1 bulan. Sebenarnya dalam senyap-senyap Steven pergi tidur kat bilik Katie tu, diorang ni sebenarnya telah menjalinkan hubungan terlarang di mana diorang ni telah bercinta macam pasangan yang normal. Sejak tu juga Steven ni telah ubah penampilan dia 100%, di mana dia mula pakai jeans yang skinny, baju kemeja yang fit dan juga dia pun dah cukur janggut-janggut dia. Memang nampak smart lah, macam orang tengah hangat bercinta. So Alisa ni macam pelik, kenapa tiba-tiba Steven ni ubah penampilan dia macam orang sedang bercinta, macam ada something wrong. Padahal sebelum ni Steven tak macam tu pun. Selalunya insting seorang isteri ni selalu tepat tau. Kalau husband dia tiba-tiba tukar style, even cuma tukar style rambut sikit je, isteri tu akan perasan dan rasa macam ada yang tak kena ni dengan dia ni, mesti ada macam tak kena ni. So pada satu hari, Alisa ni telah terjumpa buku diari anak perempuan dia, iaitu adik kepada Katie. So dalam buku tu ada gambar Katie yang sedang mengandung dan tulisan adik Katie, yang mana adik Katie tu tulis Steven telah meminta dia untuk panggil Katie, kakak dia tu, sebagai ibu tiri. Tak ke gila tiba-tiba kakak aku, tiba-tiba aku nak panggil kau ibu? Macam I cannot brand this.
So bila Alisa ni baca tulisan tu, dia lagilah sakit hati, bertambah-tambah geram dan bertambah-tambah emo lah dia. Dan dia syak memang Steven tu jatuh cinta dengan anak dia, dan memang diorang ni macam ada something. Yang firstnya, Steven ni dah tukar penampilan dia. Yang kedua, dia suruh anak dia tu, iaitu adik Katie, panggil Katie ibu. Dah kenapa kan? Lepas tu Steven tu pula yang bagi arahan dekat anak dia, suruh panggil Katie tu ibu tiri. Jadi disebabkan rasa tak puas hati, Alisa ni telah tanya Steven. Dan pada masa ni lah Steven telah mengaku dekat Alisa yang dia sebenarnya telah jatuh cinta pada Katie. Even dia tahu yang Katie tu memang anak kandung diorang, memang darah daging dia sendiri, tapi dia tak peduli. Mungkin disebabkan wajah Katie ni yang cantik, dia pun tinggi, kurus. Sebab itulah bapak dia dah jatuh cinta dengan kecantikan yang dimiliki oleh Katie. Apa yang lagi teruk, Steven ni dah plan nak kahwin dengan Katie lepas diorang punya proses perceraian diorang selesai. Pada tahun 2016, Steven dan Alisa telah sah bercerai, dan Alisa ni telah mendapat hak penjagaan ke atas 2 orang lagi anak diorang. Pada tahun 2017, akhirnya Steven telah berkahwin dengan Katie. So masa diorang nak kahwin, diorang ni telah berbohong dan cuba menyembunyikan identiti diorang sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang anak. Maksudnya dekat sini, masa diorang kahwin tu, diorang tak beritahu lah yang diorang ni sebenarnya ada pertalian darah, dan diorang ni macam couple-couple yang lain. Dan kemudian perkahwinan diorang ni telah berlangsung di Parkton, Maryland. Sebenarnya perkahwinan terlarang diorang ni telah pun diketahui oleh keluarga angkat Katie, iaitu Katie Tony dan juga Kelly Fusco. So bila keluarga angkat Katie ni tahu yang Katie nak kahwin dengan bapak dia sendiri, mestilah diorang tak setuju, diorang bangkang. Tapi disebabkan itu pilihan Katie, jadi diorang terpaksalah terima dengan keputusan Katie. Lepas diorang berkahwin, Steven ni telah decide untuk berpindah ke North Carolina. So dekat sanalah diorang akan memulakan hidup diorang yang baru, di samping dengan baby yang bakal dilahirkan. Jadi lepas 2 bulan diorang berkahwin, Katie pun telah bersalin pada 1 September pada tahun 2017, iaitu anak kepada suami dia yang merangkap bapa kandung dia sendiri. Bayi itu merupakan bayi lelaki yang diberi nama sebagai Bennett. Kelahiran Bennett ni telah diketahui oleh Alisa. So bila Alisa tu dapat tahu yang anak dia telah melahirkan anak luar nikah ataupun anak songsang So Alisa ni lagi bertambah-tambah geram dan marah. Alisa ni rasa macam dia sangat-sangat dikhianati dan rasa sakit itu memang dia tak boleh nak ungkap. So dia ambil keputusan untuk membuat laporan kepada pihak atasan. Jadi dia beritahu pihak atasan bahawa sebenarnya Steven dengan Katie itu merupakan darah daging. Bila pihak atasan ni mendapat laporan daripada Alisa, diorang pun membukalah siasatan. Akhirnya Steven dan Katie telah diminta untuk berjauhan antara satu sama lain oleh pihak hakim, dan hak penjagaan baby diorang telah jatuh kepada ibu Steven, iaitu nenek kepada Katie lah. So setelah kes diorang ni telah selesai, family angkat Katie telah membawa Katie balik ke rumah diorang. Disebabkan Steven tak boleh terima dengan keputusan pihak mahkamah, dia cuba untuk menjejaki Katie, dan akhirnya dia telah menjumpai di mana Katie telah tinggal. Firstly, Steven ni telah membunuh anak dia dulu, iaitu Bennett, dan kemudian barulah dia mencari Katie. Kebetulan pada masa tu Katie ni dengan ayah angkat dia, dan dalam senyap-senyap Steven ni telah tembak diorang berdua sampai mati. Lepas dia bunuh anak-anak dia ataupun isteri dia, macam complicated je aku nak terang. Okay, lepas dia bunuh anak dia yang baby tu, dan dia bunuh anak dia yang isteri dia tu macam lepas dia dah bunuh diorang tu, dia mengaku dekat mak dia apa yang dia dah buat kat baby dia dan juga Katie. Pas mak dia tahu Steven dah bunuh Bennett dan juga Katie, mak dia pun buat laporan polis. Tapi belum sempat Steven ni kena tangkap dengan pihak polis, dia dah bunuh diri dia dulu dengan menembak diri sendiri. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Ya Allah, aku rasa macam mana dia boleh bercinta dengan anak sendiri. Lepas tu si anak tu pula, macam mana kau boleh ada perasaan dengan bapa kau sendiri? Perasaan cinta pula tu, perasaan cinta sebagai pasangan, bukan perasaan cinta sebagai bapa ke, sebagai anak ke. Aku tak boleh brain, aku rasa macam jijik gila kot. Okay guys, that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat bawah. Korang just tinggal untuk follow je, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.